Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya kasihi imam, pengurusi masjid serta ahli jawatan kuasa Masjid Labuhan, pengurusi JKK, ketua-ketua unit, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu pada malam ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas jemputan yang telah diajukan kepada saya untuk menyampaikan ceramah berkaitan dengan kesihatan sesuai dengan bidang saya, iaitu bidang perubatan dan kesihatan. Dan saya masih lagi berkhidmat di Bandar Cukai Kemaman sana. Dan ini adalah ruang dan peluang yang telah diberikan kepada saya untuk menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan kesihatan dalam kehidupan kita sehari-harian. Saya menggunakan kaedah audio visual ataupun menggunakan paparan slide PowerPoint di layar untuk memudahkan pemahaman kita berkaitan dengan isu yang saya akan utarakan. Namun demikian, saya menjangkakan bahawa isu yang saya akan bawa ini sedikit dalam topiknya, yang perlu difahami oleh tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat sekalian. Ini salah satu daripada topik yang saya telah sampaikan kepada pelajar Universiti Islam Antarabangsa dalam salah satu daripada convention yang telah diadakan oleh UIA berkaitan dengan rawatan kesihatan, kosmetik dan pencegahan penyakit. Rawatan kesihatan, kosmetik dan pencegahan penyakit, di mana mungkin pada peringkat awalannya saya akan menerangkan beberapa istilah ataupun beberapa konsep yang utama dalam perubatan. Dan sesi yang kedua ataupun poin yang kedua yang saya akan utarakan adalah beberapa isu yang berkaitan dengan perubatan, hukum hakam di antaranya, serta hubung kaitnya dengan agama kita. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada jantankuasa yang sudi sekali lagi menyebut saya, sebab saya rasa inilah salah satu metod, salah satu daripada kaedah untuk mendekatkan masyarakat berkaitan dengan kepentingan penjagaan kesihatan mereka. Yang biasanya kuliah lepas maghrib ataupun ceramah lepas maghrib ini biasanya diisi oleh para alim ulama yang membincangkan kitab-kitab ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Dan salah satu konsep yang bagus yang telah diterap di sini
Malah saya juga dijemput di masjid Tuku Mizan untuk menyampaikan lebih kurang isu yang sama, untuk menerangkan berkaitan dengan perubatan. Sebab ramai di antara kita, saya tak pasti sama ada ianya adalah benar ataupun tidak, perubatan seolah-olah ia terpisah daripada agama. Begitu juga dengan kaedah pembelajaran. Bermula daripada SPM. Pelajar-pelajar yang ingin masuk ke jurusan perubatan ataupun kesihatan biasanya adalah pelajar-pelajar sains, di mana sudah yakin bahawa pelajar-pelajar sains ni tidak akan menjadi ustaz ataupun tidak diselitkan ilmu-ilmu agama kepada mereka. Sebab sains lebih kepada ilmu-ilmu sains, ilmu biologi, ilmu fizik, ilmu kimia dan seumpama dengannya. Dan kita tak boleh nafikan bahawa ini adalah sistem yang telah ada dalam negara kita. Kalau ingin menjadi seorang doktor ataupun profession perubatan ataupun seumpama dengannya, nurse dan seumpama dengannya, mestilah mengikuti aliran sains. Berbeza dengan aliran sastra yang boleh lagi memilih aliran itu ke arah pengajian-pengajian yang menjurus kepada keagamaan setelah daripada SPM. Jadi insya-Allah dengan sedikit nak kata ceramah, mungkin bukan ceramah, mungkin sedikit taklimat yang saya sampaikan ini boleh memberi sedikit pendekatan jurang itu di antara ramai di antara kita yang menganggapkan bahawa bidang-bidang yang berkaitan dengan kesihatan dan perubatan itu sebenarnya tidak ada mengait langsung dengan agama. Jadi insya-Allah saya akan sentuh berkaitan dengan itu, berkaitan dengan konsep. Adakah doktor ini ataupun adakah bidang kesihatan ini yang berada di hospital ataupun di klinik-klinik kesihatan ataupun klinik-klinik swasta, adakah ianya perubatan Islam ataupun tidak? Dan kalau kita tengok di akhir-akhir ini, banyak yang timbul kaedah-kaedah rawatan yang berada di sekeliling kita. Salah satu daripadanya, kaedah yang glamour juga, adalah kaedah syifa, yang mengatakan mereka adalah ini adalah kaedah pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perubatan Islam. Begitu juga dengan bekam. Saya ingat saya di Ketih ni dah ada ke? Klinik bekam ada ke tak ada? Ada kan? Mungkin ada pengamal je kat sini kot, yang mengamalkan bekam. Dan ini adalah perubatan Islam. Malah tidak ramai juga yang mendakwa mereka adalah perubatan Islam, yang buka dia punya kedai dia di expo ataupun di pasar malam, yang menjual barang-barang, yang mendakwa ini adalah perubatan Islam. Sehingga kita tengok banyaknya kaedah-kaedah rawatan ini, sehingga kita kata yang berada di hospital, yang berada di klinik kesihatan, perubatan doktor moden ini bukannya perubatan Islam. Jadi di sini saya ingin mengurangkan jurang itu, supaya kita lebih faham bahawa apa itu perubatan secara keseluruhannya, dan adakah yang kita pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan dan sebagainya, adakah itu perawatan Islam ataupun tidak. Saya ingin memetik salah satu daripada
ayat Al-Quranul Karim, surah Az-Zariyat, ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu, insan, melainkan untuk menyembah, beribadah kepadaku. Ini adalah salah satu konsep yang begitu luas yang perlu kita fahami bersama. Konsep ibadah di dalam Islam. Konsep ibadah di dalam Islam. Di mana kalau kita meletakkan ibadah itu yang terdiri daripada beberapa definisi penting. Ibadah yang pertama adalah dia mesti mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ciri daripada ibadah. Contohnya kita semayang. Kita semayang sebab Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni sholli." Semayanglah kamu seperti mana kamu ikut aku semayang. Sebab kaedah yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang diberi nama syariat. Dan syariat inilah, kalau kita kena betul dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah berbetulan dengan definisi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama banyak menafsirkan perkataan ibadah ini, sehingga kan dia mengatakan secara umumnya bahawa apa saja yang kita buat dalam kehidupan kita ini adalah ibadah. Hatta kita masuk tandas sekalipun, kalau kena dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ibadah. Kita berkahwin, kita menikah, apa saja yang kita buat, berjual beli, bekerja, kalau kena bertepatan dengan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah ibadah. Jadi konsep yang saya kabar saat ni jelas secara umumnya, segala apa, termasuklah perubatan. Kita berubat. Konsep kita berubat. Berubat ni orang lagu mana orang pergi berubat? Orang yang sakit kan. Kalau dok sakit, perlu berubat ke dok? Dok berapa perlu. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu orang sakit, orang dok sakit ni perlu untuk mari ke hospital, mari ke klinik untuk menjaga kesihatan dia. Tepat seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matanya agak panjang tapi saya ringkaskan dalam. Rasulullah kata ni, ada ingat 5 perkara sebelum mari 5 perkara. Apa dia 5 perkara ni? Pertama sekali, sihat sebelum sakit. Nah, itu ada kaitan dengan perubatan. Maksud katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita menjaga kesihatan kita. Dan menjaga kesihatan ini adalah salah satu daripada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 60% daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kepada penjagaan kesihatan. Dan penjagaan kesihatan inilah, kalau kita ikut betul-betul apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, ia adalah salah satu daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muda sebelum tua. Setiap daripada kita ni memanglah, saya lah kalau ada pay saya boleh reka lah. Pay muda, maka tak akan tua. Kalau ada, saya orang pertama beli dan saya takkan jual pada orang lain. Pay muda. Tapi kita kena kejar, sebab setiap daripada kita akan pergi ke tua. Kecuali orang isap okok. Orang isap okok dia tak akan tua. Salah satu petua untuk tidak tua adalah isap okok. Sebab apa begitu? Sebab orang isap okok dia tak akan tua, sebab dia mati muda. Dia tak ada siapa tua. Umur 45, 55
60 tu yang muda lagi lah, 60 kan. Kita punya definisi tua adalah 62. 62, 63 tu kira golongan tua. Tak maksud kata kalau umur sebelum 60, ramai pengisap okok ni dia akan mati, ramai di antaranya, walaupun kita tak nafikan bahawa ada isap okok sampai ke 90 tahun 100 tahun hidup oleh ada, tapi jumlah orang yang isap okok mati awal tu ramai. Gitu. Kita tak kata semuanya, maksudnya jumlah. Kali tengok banding dengan orang yang isap okok dengan isap okok, jumlah orang yang isap okok tu mati muda tu ramai. Maksudnya dia mengamalkan awet muda sebab dia tak akan tua. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Gunalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui derma, melalui amalan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, harta itu untuk digunakan sebaiknya. Lapang sebelum sempit. Ini ada nasyid ni, nasyid Raihan ke nasyid Raihan saya rasa ni. Ingat 5 perkara sebelum mari 5 perkara. Raihan ke Hijaz. Saya gini tak pandang nasyid. Kalau pandang nasyid, saya nasyid dah. Dan yang kelima, hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati. Yang utama saya nak sebut adalah sihat sebelum sakit. Seperti saya sebut tadi, kebanyakan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada 2 penekanan yang biasanya Rasulullah sebut di dalam hadis dia. Hadis-hadis sahih berkaitan dengan perubatan ini. 2 penekanan yang utama. Penekanan yang pertama adalah pencegahan. Hak ini adalah majoriti daripada hadis Nabi SAW mengutamakan pencegahan. Contoh antara pencegahan yang Rasulullah raya, dia kata kalau tidak diberati kepada umatku, dia nak setiap daripada kita ni gosok gigi, hatta masa duduk nak masuk baris semayang, sebelum semayang pun gosok gigi. Apa penting gosok gigi? Saya ingat Datuk Azmar ada mari 2-3 malam lepas dia ada banyak tak cerita ni. Penting gosok gigi. Gigi kita bersih. Itu adalah salah satu daripada pencegahan yang apabila kita kaji pada akhir zaman ni, kita tahu ni adalah pencegahan yang telah Rasulullah sebut lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Sebab akhir-akhir ni baru tahu kajian bahawa punca orang yang sakit jantung kebanyakannya adalah daripada tidak menjaga kesihatan gigi. Pelik bunyi kan? Punca. Nak kata punca besar tak juga, salah satu daripadanya selain daripada kaedah pemakanan kita yang tak berjaga. Kalau ada kecil manis tidak ambil aturan ubatan dan sebagainya, tidak ada exercise dan sebagainya. Salah satu daripada kajian yang telah dibuat, orang yang banyak karies gigi. Karies gigi ni maksudnya kotoran gigi lah, kotoran warna kuning tu kan. Tu paling ramai yang kena serangan jantung. Paling ramai kena serangan jantung. Mekanismenya wallahu a'lam, mungkin secara bahan kimia yang berada dalam karies gigi tu masuk jadi kuman, pergi ke dalam badan, pergi serang jantung, mungkin lah, saya tak pasti. Tapi kajian mengatakan bahawa ada hubung kait yang jelas bahawa orang yang tidak menjaga kesihatan gigi salah satu daripada punca untuk mendapat boleh kena serangan jantung. Serangan jantung ni lagu mana? Siapa biasa kena serangan jantung ni? Sini. Serangan jantung ni orang sakit jantung lah, deguk kena lalu kan, kena sakit sini. Dia sakit dia mari serang ujung jari tangan kita dalam masa 3-4 minit. Kalau kita tidak bertindak dengan segera, boleh membawa maut. Biasa orang mati-mati ngejut, gitulah. Itu salah satu daripadanya. Maksud kata antara 2 yang Rasulullah sebut, 2 kaedah kebanyakan daripada hadis Nabi SAW berkaitan dengan kesihatan dan perubatan ini. Pertama, pencegahan. Kebanyakan daripadanya adalah pencegahan demi pencegahan. Contohnya adalah kebersihan sebahagian daripada iman. Dia nak kita bersih, kehidupan kita bersih.
Sebab kalau tak bersih, macam-macam penyakit mari. Kalau jabat kesihatan tu semua duk balok. Dengan dia panggil lilati. Lilati itu apa dia? Lipas, lalat dan tikus. Lipas, lalat dan tikus. Ini punca penyakit juga. Kalau kita bersih, rumah kita bersih, halaman kita bersih, tak ada lah benda-benda yang boleh mendatangkan penyakit. Kalau halaman kita bersih, tak ada lah kita diserang penyakit denggi. Kalau kita bersih, memilih tempat kita makan tu bersih, di restoran-restoran yang bersih, kita tidak dihinggapi oleh penyakit keracunan makanan dan seumpama dengannya. Rasulullah SAW telah bagi secara jelas. Yang kedua, yang tadi adalah pencegahan, maksudnya itulah kebanyakan daripada hadis Nabi. Banyak lagi lah kalau kita tengok hadis Nabi SAW berkaitan dengan perubatan ini, pencegahan. Yang kedua adalah berubat. Hak ni hanya beberapa, kalau ikutkan tak banyak hadis Nabi. Saya tak ingat berapa hadis yang berkaitan dengan itu, tapi boleh dibilang kaedah berubat yang telah keluar daripada mulut Rasulullah SAW berkaitan dengan kaedah berubat. Sebagai contohnya habbatus sauda, madu, apa lagi yang disebut yang berkaitan dengan secara khusus Rasulullah SAW sebut, bekam antaranya yang Rasulullah SAW sebut secara khusus. Walaupun dari segi martabat hadis itu tak apa, kita bincang kemudian, sebab ada para muhadithin, para pengkaji ilmu hadis mengatakan bahawa hadis ini tergolong daripada ada di antaranya yang dhaif. Ya dhaif maksudnya yang lemah, dan ada di antaranya palsu. Tapi tak apa, paling-paling tidak benda tu timbul yang telah disebut oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan kaedah perubatan. Tak banyak. Yang banyak adalah berkaitan dengan pencegahan. Dan di sinilah salah satu daripada kata-kata hukama ataupun yang biasa disebut, sesungguhnya tubuhmu punya hak di atas dirimu. Ini bukan hukama, Rasulullah SAW. Di atas diri kamu ada hak yang perlu kita jaga. Dan salah satu daripada hak yang perlu kita jaga adalah kita menjaga kesihatan kita. Pendek kata, penjagaan kesihatan dalam Islam ini secara umum, saya tak sebut sama ada dia moden ke, dia adalah pengobatan syifa ke, dia adalah bekam ke apa dan seumpama dengannya. Secara umumnya, penjagaan kesihatan dalam Islam ini adalah dituntut yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Kerana apa? Sebab dia adalah fitrah kejadian manusia. Kita sakit, kita mesti cari berubat. Itu adalah fitrah. Itu adalah fitrah manusia. Kita rasa pening kepala je mesti cari ubat. Paling-paling tidak kita kena rehat. Rehat salah satu daripada ubat. Salah satu daripada kaedah untuk merawat diri kita. Kita cek ada darah tinggi, mesti kita rusing. Doktor hospital kata mari, selang 3 hari mari cek tekanan darah, pocik ni tinggi. Selang 3 hari mari cek, tinggi jugalah, kena beri ubat. Itu salah satu. Maksudnya ia adalah salah satu dari fitrah kejadian manusia. Dan sirah Nabi SAW untuk berubat ini, Nabi sendiri menerima pakai apa teknik perawatan yang diamalkan sebelum daripada kedatangan Islam. Rasulullah SAW sendiri semasa gering Rasulullah, semasa sakitnya Rasulullah, banyak tabib-tabib, banyak doktor-doktor daripada Rom, daripada Parsi mari untuk berubat
dengan menggunakan kaedah-kaedah perawatan daripada sana, dan juga menggunakan kaedah-kaedah perawatan yang diamalkan dari dulu. Orang Parsi, Rom dan sebagainya telah mengkaji. Kalau menggunakan bahan ni untuk ubat dia. Kalau gunakan daun ni adalah ubat dia dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW pada ketika itu iktiraf apa yang telah diamalkan, perawatan yang datang semasa ataupun sebelum daripada kedatangan Islam itu sendiri. Sebab tu kebanyakan daripada hadis Nabi SAW berkaitan dengan ubat-ubatan ini banyak diriwayatkan oleh Aisyah ataupun Fatimah. Sebab apa? Sebab mereka lah yang paling rapat dengan Rasulullah SAW. Semasa Nabi SAW sakit, mereka lah yang menjaga. Marinya doktor daripada Rom, mari kabur, menggunakan ramuan sekian, dan Fatimah yang cari bahan-bahan itu dan buat ramuan itu dan diberikan pada Rasulullah SAW. Pendek kata, apa yang saya nak sebut bahawa apa kaedah yang disebut sebelum daripada kedatangan Islam ataupun kaedah yang daripada luar, kita kata Rom Parsi pada masa itu masih lagi bukan Islam, digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berubah. Dan kalau kita tengok banyak hadis Nabi SAW berkaitan dengan itu. Dan kemudian daripada itu, hasil daripada perkembangan masa, zaman dan teknologi, kita mengasimilisasikan, mengambil kaedah-kaedah yang telah ditetapkan, yang disebut oleh Nabi SAW. Kita ambil semua tu dan memperbarui kaedah-kaedah itu supaya menjadi lebih baik, lebih mujarab dan sebagainya, yang telah dibuat oleh para ilmuwan Islam pada abad yang kurun pertama, kurun kedua, sehinggalah pada kejatuhan Empire Islam. Maksud semasa zaman kegemilangan Islam, pada masa itu memang sistem ataupun ilmu perubatan, kaedah berubat dan seumpama dengannya adalah yang terbaik pada masa itu. Dan di zaman gelap Eropah pada masa itu masih tak tahu lagi kaedah-kaedah berubat. Mungkin tuan-tuan pernah tengok, pernah dengar Ibn Sina. Soho kat kita sini nama Ibn Sina. Dia adalah mengarang kitab At-Tib Nabawi. Tebal kitab dia. Setelah jatuhnya Islam, kitab tu diambil, dibawa ke negara barat. Dan yang asal, naskah asal tu berada di sana, tidak dibenarkan keluar. Tapi barat pada masa itu baru mula belajar, ambil gali daripada kitab Tib Nabawi yang telah dibuat oleh Ibn Sina. Dia mengasimilisasi, maksudnya bahasa, boleh tak saya wayak kapul labuhan gini bahasa amisilasi pelak ni, mengambil asas yang telah ditetapkan, yang telah ditulis oleh Ibn Sina, dan membuat pembaharuan melalui uji kaji, sehinggalah sampailah konsep perubatan yang ada pada masa sekarang ini. Bukan saja Ibn Sina, banyak lagi. Al-Khawarizmi, kalau tak silap saya, Al-Khawarizmi ini adalah pakar mata, pakar perubatan mata. Ibn Rushd, ini masa kegemilangan Islam ni. Dan ada di antaranya yang hebat, telah melakukan pembedahan pada masa itu. Saya tak ingat nama dia, yang masyhur juga kan nama dia tu, para ulama juga pada masa itu. Dan dia adalah doktor pada masa itu, yang pakar dalam bab tu. Dan dia membina alat-alat untuk membuat pembedahan. Tuan-tuan mungkin pernah pergi ke klinik kan, ataupun ke hospital. Kalau orang belah, dia kena jahit kan, jahit
Benang jahit itu adalah yang pertama dibuat oleh orang Islam. Benang jahit, benang menjahit. Benang itu adalah yang pertama yang dibuat oleh orang Islam. Maksudnya pada masa itu teknologi tercanggih yang ada pada masa itu, yang telah digunakan oleh pakar-pakar pada masa itu dan dijadikan sebagai salah satu daripada kaedah berubat pada masa tersebut sesuai dengan keadaan